dengan apa ni, macam-macam tuan-tuan, dia dedahkan tuan-tuan. Lalu ada satu ketika seorang apa ni pelatih tuan-tuan, duduk di pengasih. Dia tanya, pasal apa masuk sini? Dia kata Allah, mengeluh dia tuan-tuan. Sedih. Masa kita kuliah bagi kesedaran tuan-tuan, majoriti menangis tuan-tuan. Lepas tu punya isap okok tuan-tuan, macam rumah nak terbakar. Kata biar, betul kata. Masa kita kuliah tuan-tuan, kuliah bukan macam ni tuan-tuan, macam style motivasi. Menangis tuan-tuan. Ush, kata hebat perempuan ni, boleh menangis. Sekali tuan-tuan habis kuliah, habis motivasi tadi tuan-tuan, dia bagi 10 batang okok seorang. Ya Allah, kata pasal apa macam ni? Oh, dia orang ni kalau tak bagi ustaz, macam-macam boleh berlaku. Dia memang didik pelan-pelan tuan-tuan. Dia bagi 10 batang okok tuan-tuan, dia isap 10 pula, 5 batang seorang. Semua setempat isap okok tuan-tuan. Asap okok tuan-tuan, macam rumah terbakar. Tu dia. Kata ya Allah. Sekali saya tanya, pasal apa macam ni? Kata ni cara dia ustaz. Tak dapat tidak. Kalau tak bagi macam ni, macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang dia bergaduh sama sendiri. Dia bergaduh, bertumbuk sama sendiri tuan-tuan. Dia mari gian masa tu, dia tak kenal kawan, dia tak kenal lawan tuan-tuan. Dia bertumbuk sama sendiri. Macam-macam. Dia lompat pagar. Dia nak bunuh diri. Kata pelik lah, susah. Kena sabar. Memang kena sabar di sini tuan. Sekali saya jumpa seorang, dia tanya, awak terlibat dengan apa? Kata saya syabu ustaz. Oh syabu. Macam mana jenis syabu? Kata ustaz, saya cerita kat ustaz ni sekadar cerita. Ustaz jangan buat pula. Kata memang saya bukan nak buat. Kata, bukan nak cuba pun nak tahu. Dia bagi tahu tuan-tuan, kalau kena syabu ni, kalau kita duduk di tempat sejuk tak rasa sejuk, dia kata. Macam kita dalam aircon ni, dalam kipas ni, tak rasa sejuk aircon, tak rasa sejuk kipas, dia kata. Tu kena syabu. Kalau kita duduk tengah panas, tuan-tuan, pukul 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari, tuan-tuan, tak rasa panas tu tuan-tuan. Dia kata kalau kena syabu ni punya power dia kata. Kalau kita di depan mak ayah kita tak kenal siapa mak ayah kita depan masa tu. Kalau kita duduk depan anak kita, isteri kita tak kenal siapa anak kita, isteri kita masa tu. Bila masa? Masa kita sedang terpengaruh dengan syabu ketika tu. Sampai tak tu dah. Tu baru syabu. Ni hak konsep tuan-tuan, campur sekali. Syabu ada, macam-macam ada dalam tu. Tu yang 10 minit boleh tahan tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, berbuih mulut tuan-tuan. Berbuih hidung, berbuih. Macam-macam buih tuan-tuan keluar tuan-tuan. Dalam sekali ada hak mati di tempat kejadian tuan. Tu zaman kita hari ni tuan-tuan. Allah Ta'ala uji tuan-tuan. Dengan sebab hari ni tuan-tuan, kemungkinan kelekaan ibu bapa tuan-tuan satu sudut, dengan sebab kekayaan yang menghukum kita pada hari ini, membiarkan anak-anak kita tuan-tuan di luar sana tuan-tuan berhibur tuan-tuan tanpa batas tuan-tuan pada hari ini. Lalas sekali tuan-tuan. Kesudahannya tuan-tuan, doa kita minta, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah padaku ya Allah zuriat keturunanku yang menjadi penyejuk mata hatiku. Penyejuk mata kita, berkecai tuan-tuan, berkecai. Berkecai tak ada tuan-tuan. Hak kita berdoa tuan-tuan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita minta ya Allah matikanlah aku ya Allah dalam keadaan mana kita nak? Husnul khatimah, baik kesudahan. Mati tengah-tengah amal ibadah, mati dalam keadaan hebat keimanan kita, mati tengah sujud tuan-tuan. Kita ni rasa tuan-tuan, kita dengar tuan-tuan orang mati dalam sujud tuan-tuan, rasa tuan cemburu kita tuan-tuan. Apa amalan sampai tahap tu Allah Ta'ala pilih tuan-tuan. Tengok-tengok tuan-tuan masyarakat kita mati pasal apa? Mati tuan-tuan dengan sebab pergi tempat konsert, dengan sebab terlebih ambil dadah, dengan sebab terlebih ambil awak tuan-tuan. Ni husnul khatimah dia panggil tuan-tuan, panggil macam ni. Hak ni tuan-tuan, ni terbaliklah tuan-tuan. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ni jadi macam tu. Hak kita minta jauh, dah terlibat dengan masyarakat kita tuan-tuan. Dah terlibat dengan muda-mudi kita hari ni. Kita minta jauh, ya Allah, jangan kamu matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk kesudahan. Tengok-tengok tu yang dihidangkan kepada masyarakat kita, dihidangkan kepada muda-mudi kita hari ni tuan-tuan. Tengok pada hari ini tuan-tuan. Tu dengan sebab kemajuan
tu dengan sebab kekayaan, tu dengan sebab pangkat darjat, kemewahan yang tidak dikawal dengan syariat Allah, maka itulah jawapannya tuan-tuan. Jawapan macam tu tuan-tuan hari ni. Atas sebab itulah kita kena bendung balik tuan-tuan diri kita semua, supaya kita ni tidak terbabak dalam kehidupan kita pada hari ni tuan-tuan. Okey. Nak habis. Tetapi tiada saya gia membanyakkan akan dia, bahkan yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja, kerana doa Nabi SAW, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad fi dunya kafafan. Artinya, hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada yang memadai. Sekadar tu sebenarnya. Sekadar mana? Sekadar cukup-cukup, sekadar memadai, sekadar kita nak guna. Kalau dah lebih-lebih, kita tu buka ruang untuk buat benda lain. Kalau tak dipantau oleh wahyu, tak dipantau oleh syariat, tak dipantau oleh ilmu, mula. Pasal apa? Pasal ruang tu ada. Tapi kalau tak ada ruang, maka tak terlibat kita. Sebab tu kita nak pendapatan kita ni, kalau kita ni rasa tak boleh nak handle, maka cukup-cukup pun tak apa dah. Tapi kalau kita boleh handle dengan baik, dengan ilmu yang kita ada, kuliah setiap malam, alhamdulillah tuan-tuan. Dia tahu kat mana kita nak guna. Bahkan sekadar hajat sahaja, kita ambil sekadar hajat, menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa kepada bahawasanya tiada saya gia bagi mereka yang berakal, bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada qadar hajat. Kalau kita ni jenis ada akal, kata pengarang kita ni, kita ambil sekadar mana? Sekadar hajat, jangan ambil hak lebih daripada tu. Kerana apa? Kerana tiada ada kebajikan padanya. Kalau hak lebih tu tak ada kebajikan sebenarnya. Menyebabkan kita buka ruang bagi bola tanggung kepada syaitan, bagi bola tanggung kepada nafsu kita untuk mendedahkan kita kepada perkara-perkara maksiat sebenarnya. Kecuali kita dah ada target kita. Ada lebih ni, target kita nak wakafkan duit ni. Ada lebih ni, nak buat itu ini. Ada lebih ni, nak hantar anak kita mengaji sekolah. Sekolah agama, sekolah tahfiz dan macam-macam. Ada dah perancangan baik kita. Itu tak apa, silakan. Tapi kalau lah kita ni ada duit, kau seronok kita banyak duit tuan-tuan. Sekadar tu je, maka tu merupakan sumber fitnah pada kita tuan-tuan. Takut-takut ruang tu terbuka tuan-tuan. Kata duit banyak, sekali-sekala enjoy lah. Tu mula tu. Sekali-sekala enjoy. Pergi tidur hotel mana-mana, tak ada siapa pun tahu. Tengok tuan-tuan. Zaman kita hari ni, benda-benda macam ni boleh berlaku tuan-tuan. Kita tengok. Bermula qadar hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Qadar hajat ni lain orang, lain keluarga. Lain lah tuan-tuan. Kalau keluarga ni, qadar hajat dia 5,000 sebulan. Pasal apa? Pasal dia keluarga besar tuan-tuan. Maka nak qadar hajat dia besar. Tapi bagi yang keluarga kecil tuan-tuan, qadar hajat dia cukup dengan RM2,000. Okey tu, tu qadar hajat dia. Jangan pula qadar hajat sekali pergi belanja tuan-tuan, main beratus ribu. Wah, tu bukan qadar hajat, tu membazir tuan-tuan. Tu sahabat syaitan dia panggil tuan-tuan. Sekali belanja tuan-tuan, main puluh-puluh ribu dah. Dia tak kena macam tu tuan-tuan. Kita nak tuan-tuan qadar hajat kita ni tuan-tuan, apa hak perlu? Silakan. Hak tak perlu, tak payah. Berlainan keluarga, berlainan qadar hajat. Lain batang tubuh, lain qadar hajatnya tuan-tuan. Kadang-kadang qadar hajat ni, kalau macam saya tuan-tuan, kita handle sekadar hajat kita. Kecil mana? Alhamdulillah setakat ni tak ada kemungkinan dengan sebab doa tuan-tuan. Darah tinggi, alhamdulillah tak ada setakat ni kemungkinan dengan sebab doa tuan-tuan. Maka duit tu tak mengalir dengan sebab kita nak handle penyakit kita. Ada orang tuan-tuan, qadar hajat dia tuan-tuan, kalau harapkan makan minum sikit je. Tapi qadar hajat dia nak handle penyakit ni pula kadang-kadang tuan-tuan. Nak handle pula, nak handle penyakit tuan-tuan. Darah tinggi, gauk, kadang-kadang ada setengah orang tuan-tuan, dia kena apa tu dia panggil? Darah tu. Cuci darah. Dialisis. Dialisis tuan-tuan. Kena pergi tiap-tiap hari pergi tuan-tuan. Ada orang 3 kali seminggu tuan-tuan. Qadar hajat dia kemungkinan lebih sikit tuan-tuan. Belanja dia kadang-kadang lebih sikit tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita letak qadar hajat ni sama tuan-tuan.
Qadar hajat ini berlainan, lain individu, lain qadar hajatnya tuan-tuan. Kena ukur baju badan sendiri tuan-tuan. Oh jangan kita dah apa dia ni membazir dak tuan-tuan. Kalau kemampuan dia tahap tu dan qadar hajat dia itu dia, maka itulah dia punya tuan-tuan. Kita ni label kita, maka itulah kita tuan-tuan. Dia tak masuk dalam bab membazir tuan-tuan. Kalau kita handle dengan cara yang baik. Tengok seterusnya. Tetapi yang dipuji qadar yang kuat, ia mengerjakan ibadah. Ini kita nak tuan-tuan. Yang dipuji pada syarak tuan-tuan, qadar hajat kita tadi tuan-tuan menjadikan kita menuntut hajat kita, dan pada masa yang sama kita lagi hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ni dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Dengan sebabnya, dengan sebab qadar hajat tadi, maka kita lagi dekat dengan Allah. Adapun yang lebih daripada qadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Hak ni 3 kebinasaan dengan sebab ambil lebih ni, dia cerita lain kali tuan-tuan. Kita cerita lain kali pula. Jadi mudah-mudahan kita cerita malam ni tuan-tuan berkaitan dengan berlebih-lebihan dalam kita tuan-tuan ambil qadar hajat, berlebih-lebihan dalam sumber pendapatan kita yang tidak dibendung dengan syariat, maka tuan-tuan merupakan salah satu fitnah dalam kehidupan kita. Kalau kita benda dengan elok, insya-Allah dia akan menjadi salah satu penyebab kita ni mendapat rahmat Allah tuan-tuan. Kita gunalah dengan ilmu kita, harta benda kita, kekayaan kita, pangkat darjat kita, ala kulli hal tuan-tuan, kita bendung dengan ilmu, maka pada masa yang sama ia penyelamat kita bukan di dunia saja, bahkan kita nak kita selamat dengan sebab kita dah guna dengan cara yang terbaik harta benda kita dalam bentuk wakaf jariah, sedekah jariah kita dan seumpamanya. Maka inilah tuan-tuan menjadikan kita tuan-tuan selamat sejahtera bukan di dunia semata-mata, bahkan kita selamat sejahtera mendapat nilai yang hebat, tepat yang tertinggi di syurga nanti tuan-tuan, dengan sebab kita tuan-tuan memiliki mata hati yang celik tuan-tuan di dunia ini, dengan kita nampak nilai akhirat tuan-tuan, lalu kita bertindak dengan cara yang terbaik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang ini tuan-tuan dapat memberi sedikit pencerahan kepada kita, memastikan ruang-ruang yang berbaki, umur yang berbaki ini kita boleh persembahkan untuk memastikan keberkatan hidup kita, kebajikan kita bertambah tuan-tuan, dan pada masa yang sama dosa-dosa kita daripada masa ke semasa kita hapuskan tuan-tuan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.